saya nak suruh tuan-tuan baca Bible, tak. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan faham posisi mereka dan penting sekali mereka faham posisi kita. Panjang juga aku cerita. Membawa saya kepada poin ini. PAS gesa ambil tindakan terhadap ngeh berkaitan isu 3R. PAS menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap ahli parlimen berwas kerana mengeluarkan kenyataan berkaitan isu 3R. Ini susulan cadangan pemimpin DAP itu agar orang bukan Islam menganggotai jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN untuk mengubah undang-undang Islam. Ini maksud saya. This is what I mean. Kita jadi, tak kisahlah, tak kisah parti mana, PAS ke, geng-geng PKR ke, PH ke, sama je. Bila ada orang bercakap tentang isu agama, kita gunakan undang-undang, make sure ambil tindakan. Ya, mana yang melampau dalam agama, tu memang kita kena ambil tindakan undang-undang lah. Menghina agama, contohnya menggunakan bahasa-bahasa kesat, tu memang kena ambil tindakan. Tetapi perkara-perkara yang melibatkan perbahasan dan perdebatan dan perbincangan, di sini nanti kita dah tutup pintu untuk kita nak menerangkan agama ini kepada orang lain. Kita gunakan undang-undang untuk menutup agama ini dengan orang lain. Dan akhirnya apa yang akan jadi pada kita? Semua agama, termasuk Islam, bukan Islam sebenarnya, kita akan jadi agama dan bangsa yang berprasangka. Kita tak harmoni, tuan-tuan. Macam mana kita tak berprasangka kepada agama lain kalau kita tak faham agama dia? Sama juga macam mana orang lain tak berprasangka dengan kita kalau dia pun tak faham agama kita. Bila kita cuba memahamkan orang dan memahami agama orang lain dan budaya orang lain, bukan kita nak suruh dia convert atau kita akan convert pada agama dia, bukan. Saya kaji dan tahu agama Kristian. Saya tahu agama Yahudi, saya tahu agama Hindu. Saya belajar tentang Buddha, Taoism, saya belajar tentang Confucianism. Saya belajar tentang agama sebab saya tertarik untuk mengkaji dengan pelbagai agama. Tujuan saya mengkaji ni bukan saya nak lawan agama tu, nak berdebat ni, bukan. Supaya saya memahami daripada sudut pandang mereka. Oh, mereka begini. Kenapa kuil itu dibina? Ini sebab dia. Kenapa kuil Sami memilih tempat tersebut? Supaya nanti kalau kita berinteraksi dengan mereka dan mereka tak nak pindah contohnya, kita faham kenapa. Supaya kita boleh turun berinteraksi, berbincang, cari jalan penyelesaian. Kalau isu dia, kalau kita tak faham, dia tak faham, itu yang jadi ketegangan kaum. Itu yang jadi ketegangan agama. Masing-masing tak faham. Kita pula bertanya, kita pula nak, dia kata takkan kau tak faham agama Islam? Tak, dia tak faham. Nama juga, takkan kita tak faham agama Kristian? Kita pun tak faham. Kita tak faham agama Kristian ni banyak denominasi. Dia ada banyak gereja. Dia ada banyak pegangan. Sama juga dia orang tak faham kita ni banyak mazhab. Kita ada banyak pegangan. Kita ada dua pandangan berbeza di antara di antara Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Syiah. Mereka takkan faham benda ini. Mereka itu juga takkan faham tentang isu undang-undang Islam kalau kita tak cuba fahamkan kepada mereka. Jangan kata orang bukan Islam, orang Islam sendiri pun tak faham undang-undang Islam. Kalau saya tanya tuan-tuan, 3 asas jenayah Islam. Di dalam jenayah Islam ada 3 asas. Tuan-tuan ingat tak apa? Tuan-tuan ingat tak? Saya rasa majoriti tak ingat. Kita ada hudud. Kita ada qisas. Kita ada satu lagi, takzir. So ini 3 elemen penting. 3 elemen penting dalam jenayah Islam. Itu baru jenayah Islam. Kita belum cerita bab-bab lain. Pewarisan, kita ada bab muamalah, kita ada bab munakahat, pernikahan. Dia ada banyak elemen lain yang majoriti kita pun kita tak tahu. Tapi tak apalah, benda tak perlu kita tahu semua. Tetapi sekurang-kurangnya asas tu kita bagi tahu. Boundaries kita kat mana. Bagi saya lebih mudah sebenarnya kalau kita didik orang bukan Islam dan kita sebagai orang Islam dididik tentang ajaran agama lain supaya kita faham. Saya orang Sarawak, tuan-tuan. Saya orang Sarawak. Masa form 1, saya baca Al-Quran, sebelah saya baca Bible. Saya ingat lagi nama dia Andrew Jika. Andrew pula. Yalah Andrew lah. Dia sekarang kapten bawa kapal kereta tank. Frankie. Andrew pula. Frankie. Kapten Frankie dia sekarang. Nama dia Frankie. Dia bawa kereta tank dekat Melaka kot. Saya tak tahu. Dia kapten lah sekarang. Dia duduk sebelah saya. Duduk asrama. Dia baca Bible. Saya baca Al-Quran.
Saya tengok Bible dia, oh macam ni saya baca, saya tengok dalam masa tu bahasa Melayu kot. Saya tak ingat. Tuan-tuan, Islam lagi saya ni. Tapi bila interaksi macam tu di Semenanjung lah terutamanya, tak ada. Tu yang jadi isu tu. Bukan saya nak suruh tuan-tuan baca Bible, tak. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan faham posisi mereka, dan penting sekali mereka faham posisi kita. Make yourself understood and try to understand. Pastikan mereka memahami kita dan kita memahami mereka juga.